Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Hari ini 12 Mei 2020 merupakan sambutan Hari Jururawat Sedunia. Saya bagi pihak kerajaan ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Jururawat Sedunia kepada seluruh jururawat di Malaysia. Sememangnya, jururawat merupakan antara wira barisan hadapan yang menjadi benteng pertahanan negara di dalam memerangi wabak COVID-19 ini. Sesungguhnya, jasa dan pengorbanan anda semua, terutamanya ketika negara berdepan dengan pandemik ini, adalah sangat dihargai dan tidak terbalas. Semoga sambutan Hari Jururawat Sedunia ini menjadi pemangkin semangat para jururawat untuk terus memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh rakyat Malaysia. Saya nak mulakan dengan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan ataupun PKPD. Kawalan Pergerakan diperketatkan ataupun PKPD ke-6 di kawasan Pasar Borong Kuala Lumpur dan Pusat Bandar Utara Kuala Lumpur akan tamat pada hari ini, iaitu 12 Mei ini. KKM akan KKM telah pun melakukan saringan COVID-19 ke atas semua penduduk yang terlibat. Manakala bagi kawasan Selayang Baru Gombak, kerajaan telah pun memutuskan untuk melanjutkan tempoh bagi pihak KKM melakukan saringan. Mungkin dalam masa 2-3 hari lagi melakukan saringan, dan selepas itu kita akan umumkan tarikh tamat tempoh PKPD di kawasan Selayang Baru ini. Mengenai tindakan Task Force Operasi Pematuhan, Task Force Operasi Pematuhan yang diketuai oleh PDRM telah membuat sebanyak 53,250 pemeriksaan semalam bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPB di seluruh negara. Sebanyak 4,229 pasaraya, 3,795 restoran dan 1,473 kilang serta 2,833 bank telah pun diperiksa. Pemeriksaan juga telah dibuat di 924 terminal pengangkutan darat, 155 terminal pengangkutan air dan 85 terminal pengangkutan udara. Pasukan Task Force Operasi Pematuhan telah memeriksa sebanyak 22,849 buah kenderaan persendirian dan 1,569 kenderaan awam. Dan turut diperiksa adalah 1,628 pasar awam, 3,321 tempat ibadah, 1,258 tempat riadah dan 259 tapak binaan. Sebanyak 3,178 pasukan pematuhan telah membuat pemantauan dan melibatkan seramai 17,150. Dari segi laporan yang dibuat oleh pihak PDRM, banyak kes yang melibatkan ketidakpatuhan sewaktu pemeriksaan dilakukan. Tetapi seperti yang saya sebutkan, bahawa setakat hari ini di fasa ini pihak PDRM hanya memberikan nasihat dan amaran. Oleh itu, di dalam mesyuarat pada pagi tadi,
kita telah memutuskan bahawa fasa nasihat dan amaran berakhir. Oleh itu, pihak PDRM diberikan kuasa untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap mereka yang gagal mematuhi peraturan dan SOP di bawah PKPB ini. Dan saya ingin ingatkan, di bawah Akta 342, di bawah peraturan kesalahan melanggar SOP dan peraturan di bawah Akta 342 ini, hukumannya compound RM1,000, dan jika dibawa ke mahkamah, hukuman RM1,000 maksimum atau 6 bulan penjara atau kedua-duanya sekali. Jadi saya ingin memberikan ingatan kepada mereka yang masih gagal untuk mematuhi peraturan SOP dan sebagainya. Mereka akan berhadapan dengan tindakan undang-undang, sama ada diberi compound ataupun terus dihadapkan ke mahkamah. Jadi saya harap tolonglah patuh kepada setiap arahan dan SOP. Sebelum ini saya melaporkan tentang Gerak Malaysia ini dari segi jumlah kebenaran. Hari ini saya ingin melaporkan tentang jumlah kenderaan yang terlibat sewaktu Gerak Malaysia selama 4 hari ini. Sebenarnya PDRM telah menerima dan meluluskan sebanyak 401,253 permohonan pergerakan rentas negeri bagi mereka yang terkandas di kampung halaman mulai daripada 3 Mei hingga 10 Mei. Trend pergerakan menunjukkan 36,951 kenderaan bertolak dari Kuala Lumpur menuju ke negeri-negeri lain pada hari pertama pergerakan rentas negeri. Pada 8 Mei, bagi pergerakan dari Johor, Kelantan dan Perak sebanyak 111,734 kenderaan telah pun direkodkan merentasi sempadan negeri. Pada 9 Mei, sebanyak 97,323 kenderaan telah bergerak dari Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Melaka dan Pahang. Manakala pada hari terakhir, iaitu 10 Mei, yang melibatkan negeri Selangor, Negeri Sembilan dan Terengganu, sebanyak 138,678 kenderaan direkodkan. Jadi dari segi jumlah kenderaan itu melebihi daripada yang saya sebutkan dulu, kerana pada hari pergerakan pun mereka masih memohon secara manual dan sebagainya kepada pihak PDRM. Jadi alhamdulillah tidak ada perkara-perkara yang insiden yang berlaku, semuanya berjalan dengan lancar. Dan saya harap mereka yang terkandas di kampung telah sampai ke rumah masing-masing dan telah pun mula bekerja, dan saya percaya mereka sepatutnya gembiralah dengan keputusan yang dibuat oleh kerajaan bagi membolehkan mereka pulang ke rumah masing-masing. Mengenai ops sanitasi awam di bawah kawal selia KPKT, sejak 30 Mac 2020 telah melakukan 5,979 operasi sanitasi, termasuk di 82 zon kuning dan merah, dan sebanyak 9,633 premis kerajaan, premis perniagaan dan kawasan awam telah pun disanitasi. Sebanyak 3,179 bangunan kerajaan, 2,116 tempat awam, 2,452 pusat perniagaan, 1,548 kawasan perumahan termasuk PPR dan 338 pasaraya telah disanitasi. Semalam sahaja sebanyak 97 operasi sanitasi yang meliputi 28 zon merah dan kuning di 12 buah negeri, termasuk 34 operasi di Johor, 15 operasi di Sabah dan 8 operasi di Sarawak.
Mengenai pengurusan pusat kuarantin, sehingga jam 8 pagi 12 Mei, sebanyak 228 pusat kuarantin telah beroperasi, iaitu sama seperti hari sebelumnya, yang mana 14,012 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 660 rakyat Malaysia pulang dari luar negara dan telah pun dikuarantin secara wajib. Seramai 32,263 rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara telah pun dikuarantin secara wajib sejak 3 April 2020, dan sehingga hari ini seramai 24,413 individu telah pun selesai menjalani tempoh kuarantin wajib dan dibenarkan pulang. Cuma saya ingin memaklumkan bahawa dari jumlah yang dikuarantin wajib yang melibatkan rakyat kita yang pulang dari luar negara, seramai 353 individu didapati positif COVID-19. Bermakna, kalaulah mereka ini kita bebaskan dan tidak ada kuarantin wajib dilaksanakan, mereka tentu saja pulang ke rumah masing-masing dan pastinya akan menjangkiti ramai orang. Sebab itulah kita terus kekalkan kuarantin wajib seperti ini. Mana-mana yang positif tu kita telah pun hantar mereka ke hospital-hospital. Mengenai berita palsu, saya ingin maklumkan sehingga 11 Mei sebanyak 262 kertas siasatan telah pun dibuka oleh PDRM dan juga SKMM berkaitan dengan berita palsu mengenai COVID-19 ini. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 179 masih dalam siasatan, manakala 29 kes telah didakwa di mahkamah dan 11 diberikan notis amaran dan telah mengaku bersalah. Melalui pasukan respon pantas ataupun PRP KKMM yang juga ditubuhkan bagi membantu membendung penyebaran berita palsu berkaitan COVID-19, sebanyak 273 penafian dan penjelasan mengenai berita palsu telah diperjelaskan kepada orang ramai oleh PRP ini. Orang ramai boleh terus menyalurkan maklumat kepada PRP di talian 0389115103 atau layari www.sebenarnya.my untuk menyemak kesahihan berita. So please, cek kesahihan berita sebelum disebarkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kadang-kadang kita lihat rakyat kita seolah-olah menganggap PKPB ini sudah tiada undang-undang yang dikenakan. Kita lihat ramai yang bebas, merasakan kebebasan ini kebebasan tanpa syarat dan mula mengambil kesempatan untuk keluar beramai-ramai dan sebagainya. Ramai juga yang membawa anak kecil ke supermarket seperti yang saya sebutkan semalam. Semalam saya mendapat viral yang menunjukkan kesesakan di warung-warung di Kampung Pandan. Saya ingatkan itu fake. Jadi saya menghubungi Ketua Polis Negara, Tan Sri Ketua Polis Negara, suruh cek sama ada itu fake atau tidak. Rupa-rupanya benar. Berita benar, bukan berita palsu. Saya nak tekankan di sini bahawa saya dah sebutkan tadi, Undang-Undang 342, Akta 342 masih berkuat kuasa. Itu satu. Dan yang keduanya, apabila kita melonggarkan, kita mahu rakyat kita patuh kepada setiap peraturan yang dikeluarkan. Kerana bimbang akan berlaku kes-kes baru
yang mungkin akan meningkatkan lagi jumlah COVID positif ini. Jadi saya ingin memberikan peringatan bahawa PKPB bukan boleh kekal terus sebagai PKPB, mungkin ianya boleh diperketatkan semula. Ini tertakluk kepada kepatuhan daripada rakyat yang kini menikmati sedikit kelonggaran. Kalau berlaku banyak ketidakpatuhan, bukan perkara yang mustahil. Akhirnya PKP seperti PKP 1, PKP 2, PKP 3 diperkenalkan semula. Jadi sebab itulah kalau kita ingin terus supaya PKPB ini dapat kita nikmati, dan akhirnya mungkin selepas itu mungkin PKP B pun boleh ditamatkan, ianya bergantung kepada pematuhan SOP dan peraturan oleh rakyat semua. Jika tidak mustahil kita akan kembali kepada PKP yang asal, yang akhirnya membataskan kembali pergerakan kita. Bagi saya lebih baik kita menikmati kebebasan walaupun bersyarat, dan seterusnya kita mungkin dapat kita tamatkan dan terus bebas, walaupun mungkin ada SOP yang akan diperkenalkan. Jadi terima kasih sekali lagi. Seperti biasa, seruan saya, terus kekal di rumah bagi terus kekal selamat. Stay home, stay safe. Saya buka kepada soalan. Tak ada soalan? Terima kasih banyak. Assalamualaikum Dr. Seri. Soalan saya, difahamkan semalam ATM, PDRM dan Immigration ada membuat operasi besar-besaran melibatkan warga asing di sekitar Pasar Borong KL. Dan adakah pihak berkuasa bercadang membuat operasi parti dalam tempoh PKPB ini? Dan sepanjang pelaksanaan menangani isu pendatang asing, ada pihak mempertikaikan tindakan kerajaan dalam menangani kelompok ini semasa wabak melanda. Dan perkara ini hingga sampai ke peringkat surat terbuka dihantar ke Perdana Menteri sendiri. So saya minta Dr. Seri jelaskan. Okey. Ops parti ini merupakan ops yang berterusan. Bukan saja sewaktu PKP. Sebelum PKP pun ada ops parti ini oleh pihak Jabatan Immigration dan sebagainya. Sekarang waktu PKP. Dulu PKP 1, PKP 2, PKP 3. Sekarang PKPB. Ops parti berterusan. Dan saya percaya selepas tamat PKP nanti pun ops parti juga akan berterusan. Jadi ops parti ini tidak ada kena-mengena pun dengan PKP biasa, PKP 1, 2, 3 ataupun PKPB ini. Jadi perkara biasa. Dan undang-undang mengenai kemasukan warga asing tanpa dokumen ke dalam negara merupakan undang-undang yang digunakan oleh seluruh negara di dunia ini. Saya percaya tidak ada negara di dunia yang memberikan kebebasan kepada rakyat luar tanpa dokumen untuk masuk ke negara masing-masing. Isu di Malaysia ini dihadapi juga oleh isu negara-negara lain. Dan saya tak dengar pun, mungkin ada, saya tak tahu, tapi setahu saya semua negara tidak membenarkan kemasukan pendatang-pendatang luar tanpa dokumen, dan biasanya yang masuk tanpa dokumen juga akan ditangkap dan diambil tindakan. Jadi kalau ada yang mengkritik daripada luar dan sebagainya, saya harap mereka juga perlu melihat undang-undang di negara mereka sendiri. Adakah mereka memberikan kebenaran atau membuka negara mereka kepada sesiapa saja mau masuk tanpa dokumen, ataupun mereka juga sama dengan kita. Kalau sama dengan kita, saya percaya tindakan kita adalah benar, tindakan kita adalah berpatutan, kerana Malaysia mempunyai undang-undang yang jelas mengenai parti ini. Jadi kita hanya melaksanakan undang-undang kita saja. Assalamualaikum Dr. Seri, saya Aslar dari Bernama. Terdapat laporan semalam apabila rayuan BPN telah dibuka, orang ramai telah serbu ke kaunter-kaunter LHDN di pejabat seluruh negara. Dan bagaimanakah kerajaan akan mengatasi masalah
kumpulan orang ramai ni, kerana wujud kebimbangan, mereka ni akan menunjukkan kluster yang baru. Ya. Terima kasih. Saya difahamkan rayuan ini dibuka sehingga 31 hari bulan. Jadi banyak masa lagi. Tak perlulah rush untuk ke kaunter di LHDN untuk membuat rayuan. Dan di mana-mana saja, tak kira kaunter LHDN ke, pasar ke, restoran ke, supermarket ke, yang queue, yang beratur mesti patuhi SOP dari segi penjarakan sosial. Jadi kalau saya dapati semalam, saya dapat banyak juga berita dan juga gambar-gambar yang ada yang mematuhinya dengan baik dan mungkin ada yang tidak mematuhinya. Jadi saya akan berbincang dengan pihak PDRM supaya menghantar anggota untuk memastikan di kaunter LHDN pun mereka patuh kepada SOP, iaitu penjarakan sosial 1 meter ini. Ya. Okey. Assalamualaikum Datuk Seri, saya Ikhwan daripada RTM. Ada laporan media mengatakan ada VIP yang memanggil barber datang ke rumah untuk mengutip rambut. Adakah itu mengikut SOP? Berita baru ni. Saya pun tak dapat berita perkara ni. Ya. Dari segi SOP, dari segi peraturan memang tidak dibolehkan. Di mana pun itu berita yang tidak dapat disahkan mungkin. Jadi saya tak boleh nak memberi jawapan ya atau tidak, tetapi SOP-nya sama. Setakat hari ini barber ataupun gunting rambut masih lagi di dalam senarai terlarang, negative list. Jadi tak boleh lah, sama ada di rumah ke pejabat ke kedai gunting ke, sama saja, tak boleh. Terima kasih Datuk Seri. Soalan terakhir daripada kami. Keperluan pengunjung memberi atau mencatat nombor kad pengenalan di premis-premis sebagai syarat masuk. Komen Datuk Seri. Rekod, kita perlukan rekod. Restoran ke mana-mana itu perlukan rekod pengunjung. Tujuan dia kalau berlaku apa-apa yang berkaitan dengan COVID-19 ni, positif, tiba-tiba didapati positif, ada yang positif, jadi tracing ataupun pengesanan tu dapat dilakukan. Itu tujuan dia, bukan nak menyusahkan sesiapa. Sebab ini untuk menjaga keselamatan pengunjung itu, supaya kalau ada berlaku COVID positif di dalam restoran tersebut, mereka boleh dapat tahu tarikh sekian-sekian siapa yang datang. Jadi mereka boleh membuat tracing, membuat pengesanan supaya boleh kita bantu. Kita anggap mereka itu sebagai contact person tu, supaya boleh kita check swab test dan sebagainya untuk mengetahui status mereka dari segi positif atau negatif COVID-19 ini. Jadi walaupun saya faham ramai yang bimbang, tidak mahu meletakkan nombor, meletakkan alamat rumah misalnya. Dari segi security pun mereka pun takut juga letak alamat rumah, takut timbul isu selepas itu, perkara-perkara lain. Begitu juga dengan nombor kad pengenalan. Ramai yang beritahu saya takut disalahgunakan nama dan nombor IC je. Kita ikut seperti Gerak Malaysia, iaitu apps Gerak Malaysia yang perlukan nama dan nombor telefon. Mana kalau ada apa-apa kes, just call the number. Tak payah tahu alamat rumah, tak payah ada nombor IC dan sebagainya. Jadi dua syarat sudah cukup bagi saya, seperti apps Gerak, iaitu nama, nombor telefon untuk dihubungi. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.